Silakan. Tan Sri yang Dipertua, soalan saya soalan nombor 1. Tan Sri Yang Dipertua, GST telah pun mula dilaksanakan pada 1 April 2015. Dalam usaha membendung kenaikan kadar inflasi apabila GST dilaksanakan, kerajaan telah dan akan melaksanakan beberapa langkah untuk mengawal inflasi dan mengurangkan kesannya ke atas golongan rakyat. Sebagaimana yang kita tahu pada bajet 2014 dan juga bajet 2015 yang diumumkan, kerajaan telah bersetuju untuk meluaskan skop barang yang tidak dikenakan GST. Antara penambahannya adalah semua jenis buah-buahan tempatan dan diimport, roti putih dan roti wholemeal, serbuk kopi, serbuk teh dan serbuk koko, mi kuning, kuih tiaw, laksa dan bihun, ubat-ubatan penting nasional yang meliputi hampir 2,900 jenama ubat, bahan bacaan seperti buku mewarna kanak-kanak, buku latihan dan rujukan, buku teks, kamus dan kitab agama dan surat khabar. Selain itu, kerajaan juga telah menaikkan kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST daripada 200 unit kepada 300 unit pertama. Ini bermakna sebanyak 70% isi rumah akan mendapat manfaat langsung. Di samping itu, kerajaan juga telah untuk memastikan pelaksanaan GST tidak membebankan rakyat, penjualan runcit minyak petrol RON 95, diesel dan LPG diberi pelapasan GST. Selain daripada itu, dalam bajet 2015 telah diumumkan bahawa dari segi kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan 1 hingga 3 mata peratusan. Melalui langkah ini, seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar. Manakala golongan keluarga yang berpendapatan RM4,000 sebulan tidak lagi mempunyai tanggungan cukai. Selain daripada itu, cukai pendapatan individu juga akan distruktur semula di mana pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada melebihi RM100,000 kepada melebihi RM400,000. Selain daripada itu, untuk mengenai isu-isu dari segi pelaksanaan GST, pada 26 Mac 2015, kerajaan mempulaskan lagi terutamanya skop pengenaan GST yang berkadar SIFA. Sebagai contoh, untuk GST yang dikenakan SIFA ke atas semua buku-buku tertentu, terutamanya buku latihan, kamus, buku teks, buku rujukan, buku latihan, kitab agama, surat khabar, termasuk e-paper, buku bergambar, buku lukisan dan buku berwarna kanak-kanak yang diumumkan sebelum ini diperluaskan kepada semua jenis bahan bacaan termasuk surat khabar. Kerajaan juga telah memperluaskan dari segi senarai ubat-ubat penting nasional dari 2,900 kepada 4,215. Yuran penyelenggaraan dan sinking fund yang dikecualikan dari GST ke atas rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah diperluaskan meliputi semua jenis bangunan kediaman yang dipegang di bawah hak milik strata. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Amat Datuk Megat. Tan Sri Yang Dipertua, saya pertamanya nak mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah disampaikan. Kita faham seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, barang-barang yang dikecualikan daripada GST. Yang ini juga pun saya fikir telah pun diwar-warkan sebelum ini, sebelum GST dilaksanakan 13 hari yang lepas. Namun demikian, Yang Berhormat Tan Sri, selepas GST mengambil tempatnya selepas dilaksanakan, kita dapati secara bottom line, Tan Sri Yang Dipertua, secara bottom line-nya ialah rakyat ingin mengetahui adakah barang naik atau turun. Didapati di banyak tempat kekeliruan telah pun berlaku secara meluas. Antaranya ialah soal SST tidak dikeluarkan sebelum GST dilaksanakan. Masih ada lagi banyak, saya tak nafikan kita di peringkat kerajaan telah laksanakan yang terbaik, tetapi ada mereka yang tidak bertanggungjawab telah mengambil peluang daripada GST ini. Jadi apakah tindakan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dengan seberapa segera sebelum perkara ini melarat? Sebab pada saya juga sebagai pengguna, yang kita nak tahu akhirnya kita bayar lebih atau kurang.
kepada sesuatu barangan tersebut. Jadi yang telah berlaku dalam masa tempoh 13 hari ini ia tidak terjadi seperti mana yang dimaksudkan sebelum ini. Jadi apakah langkah yang perlu diambil secara segera? Walaupun kita faham akan ada penguatkuasaan dan sebagainya, tapi ianya tidak menyeluruh. Dan ini yang telah berlaku, kerisauan kepada rakyat agak melampaui the fear dengan izin Tan Sri agak terlalu kuat dengan pelaksanaan GST ini. Dan saya fikir kementerian mestilah melaksanakan satu tindakan yang paling drastik seberapa segera. Telco contohnya, kad-kad telco dulu dimaklumkan tidak berlaku, tapi ada tambahan 60 sen kepada kad prabayar dan sebagainya. Dan ini mesti diambil tindakan dengan segera supaya kita tidak mahu ada mereka yang riding di atas pelaksanaan GST ini. Yang kedua yang ingin saya pertanyakan Tan Sri ialah soal walaupun ada barangan-barangan yang dikatakan seperti yang Berhormat Timbalan Menteri sebut tadi tidak dikenakan GST, tetapi ada barangan-barangan itu yang dilihat kenaikannya berlaku. Jadi apakah tindakan yang boleh diambil oleh kementerian supaya dapat dibendung perkara ini? Sebab ini yang kita bercakap soal keselesaan rakyat. Dan kita tidak mahu rakyat akhirnya akan ada pihak-pihak yang mengambil peluang untuk mengelirukan rakyat dan akhirnya merugikan kerajaan dari segi politikal. Jadi dengan izin saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas soalan tambahan. Dari segi pelaksanaan GST, kita memang sedia maklum dalam tahap permulaan memang terdapat kekeliruan dari segi pengeluaran juga, sama ada daripada invoice GST, sama ada sesuatu barang itu perlu dikenakan kadar SIFA atau dikenakan kadar umum. Maka kerajaan telah nombor satu menubuhkan satu bilik gerakan khas yang beroperasi 24 jam khususnya untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan GST, bukan sahaja dari segi pelaksanaan tetapi untuk menerima aduan. Dan sebenarnya nombor itu adalah tertara di dalam laman web KPNDKK dan juga di custom. KPNDKK punya nombor is 1800-88-6800 dan juga custom adalah 1300-888-500. Dan tujuan bilik gerakan khas ini diadakan adalah untuk menangani terutamanya aduan-aduan yang diterima yang kita melihat memang ada yang diselesaikan secara cepat. Sebagai contoh, untuk isu surat khabar yang dikenakan GST telah diselesaikan. Dari segi kad telco atau kad prabayar, dia masih dalam tahap perbincangan kerana mereka memerlukan masa untuk menyesuaikan sistem yang telah dilaksanakan dan kita yakin dalam satu bulan ini terdapatlah penyelesaian yang kita harapkan. Dari segi untuk menggerakkan terutamanya aduan-aduan yang telah diterima, KPNDKK telah melancarkan berbagai boleh dikatakan lawatan dan mereka juga telah mengenakan denda kepada peniaga-peniaga yang telah boleh dikatakan menaikkan harga tanpa mempunyai sebab yang munasabah. Tetapi kerana kadar nilai mata wang ringgit yang menurun, terdapat barang yang naik bukan kerana GST tetapi kerana kadar pertukaran wang di antara Malaysia dengan nilai mata wang yang asing. Sekian, terima kasih. Silakan Datuk Dr. Ashraf. Terima kasih Tan Sri Speaker, Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya, kita menyedari bahawa pihak kementerian telah banyak melakukan proses program-program penerangan dan memakan belanja jutaan ringgit. Apakah pihak kementerian sudah melakukan penilaian sejauh manakah penerangan-penerangan ini benar-benar memberi kesan kepada gambaran dan juga kefahaman rakyat di bawah sana? Sebab didapati secara umumnya makin banyak penerangan, makin banyak juga seolah-olah rakyat ini mempersendakan penerangan yang dilakukan. Jadi apakah jutaan yang ringgit yang dibelanjakan itu benar-benar memberi kesan terhadap kefahaman rakyat di peringkat bawah? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Saya sebenarnya sendiri diri telah melawat beberapa kedai, terutamanya kedai-kedai runcit yang memang menghadapi masalah dari segi pelaksanaan GST. Dan saya mendapat tahu bahawa mereka sebenarnya telah juga mendapat maklumat daripada talimat-talimat yang dianjurkan. Memang setiap negara yang melaksanakan GST dalam tahap penyesuaian, terutamanya di antara 6 bulan sehingga setahun ini, mereka memerlukan masa untuk menyesuaikan diri sendiri. Dan ini bukan khas di Malaysia saja,
Tetapi setiap negara yang melaksanakan GST menghadapi cabaran ini, termasuklah negara-negara maju seperti Australia. Maka dalam jangka masa yang pendek ini, kita telah menegaskan nombor satu agar pihak custom sentiasa turun padang untuk memberi advisory audit dan bukan serta-merta membuat denda. Dan KPNDK juga haruslah memberi lebih banyak dari segi lawatan sambil memberi taklimat untuk memastikan peniaga-peniaga dan juga dari segi pengguna lebih memahami dari segi GST. Terima kasih.